sistem pertandingan. Sistem pertandingan merupakan satu plan penyertaan yang dirancang bertujuan untuk memilih pemenang di samping menghayati semangat kesukanan. Pihak yang menganjurkan pertandingan haruslah mengenal pasti dan mendapatkan maklumat tertentu bagi memudahkan segala perancangan dan persediaan dalam perkara berikut. Pertama, jenis pertandingan. Kedua ialah masa yang diperlukan. Ketiga, alatan dan kemudahan yang ada. Seterusnya, agihan perlawanan yang adil. Kemudian pegawai-pegawai dan petugas-petugas yang diperlukan. Keenam, kewangan. Ketujuh ialah bilangan penyertaan undang-undang dan peraturan pertandingan. Dan yang terakhir adalah penentuan pemenang dan pemain yang sah. Terdapat pelbagai kategori di dalam sistem pertandingan dan antara kategori tersebut adalah kejohanan. Kejohanan membolehkan peserta bertanding dalam acara yang berlainan berlandaskan peraturan dan undang-undang pertandingan. Selain itu, kejohanan juga memerlukan pengurusan yang intensif. Antara contoh acara dalam kejohanan adalah kejohanan olahraga, kejohanan renang dan kejohanan gimnastik. Di dalam kategori kejohanan ini, ia boleh terbahagi kepada dua kaedah, iaitu kaedah tamasya dan kaedah berlapis. Kaedah tamasya merupakan kaedah yang dijalankan dengan cara pertandingan ini dipertandingkan atau dijalankan dengan cara serentak. Di dalam kaedah ini, peringkat saringan perlu diadakan untuk menentukan peserta manakah yang akan ke peringkat seterusnya. Bagi menjalankan peringkat saringan ini, penentuan pencapaian adalah berdasarkan sistem pengiraan mata atau skor kumulatif di dalam setiap acara. Kaedah yang seterusnya adalah kaedah berlapis. Kaedah ini dijalankan dengan cara kategori atau berasaskan sistem kategori, seperti kategori dari segi umur. Sebagai contoh, sukan yang mengamalkan kaedah berlapis dari segi umur adalah bola sepak. Selanjutnya, kaedah berlapis yang mengkategorikan dari segi ranking atau kedudukan pula adalah pertandingan badminton atau tenis. Yang seterusnya ialah sistem liga. Berikut merupakan formula bagi menentukan bilangan perlawanan yang akan dijalankan dalam suatu sistem liga di mana N merupakan bilangan pasukan. Yang pertama ialah sistem liga biasa, turut dikenali sebagai liga ringkas yang melibatkan pertandingan dalam suatu kumpulan. Sistem ini memberi peluang kepada pasukan yang bertanding untuk berlawan dengan setiap pasukan. Sebagai contoh, Liga Super Malaysia dan Liga Hoki Kebangsaan. Antara kelebihan sistem ini ialah menghasilkan pemenang yang mutlak, memberi kedudukan kepada peserta lain dan pemain tidak akan disingkirkan sehingga selesai pertandingan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ini, saya akan membentangkan tentang sistem berkumpulan ataupun nama lainnya ialah Separaliga. Sistem berkumpulan mempunyai 4 jenis. Yang pertama iaitu sistem 4 kumpulan, sistem 3 kumpulan, sistem 2 kumpulan dan sistem 1 kumpulan. Untuk sistem 4 kumpulan, lazimnya melibatkan 12 pasukan atau lebih pasukan untuk menyertai pertandingan. Pasukan yang bertanding akan dipecahkan kepada 4 kumpulan dan mereka akan bermain secara liga dalam pusingan pertama. Kedudukan pasukan dalam pembahagian kumpulan akan ditentukan secara pilihan. Berikut adalah contoh kedudukan pasukan dalam pusingan pertama untuk sistem Liga 4 kumpulan. Pemenang 1 dan pemenang 2 dalam setiap kumpulan akan masuk ke suku akhir yang akan mempertandingkan pertandingan secara kalah mati. Perlawanan ditetapkan seperti berikut. Berikut pula adalah contoh kedudukan dalam Liga 3 kumpulan. Berikut pula adalah kedudukan kumpulan untuk Liga 3 kumpulan. Biasanya pada pusingan pertama, pasukan yang bertanding ialah 9 hingga 11 pasukan. Untuk pusingan kedua, johan dan naib johan dalam setiap kumpulan akan ditempatkan ke dalam kumpulan X dan Y dengan menggunakan undian. Undian akan dibuat selepas tamatnya pusingan pertama. Dari 3 johan berkumpulan, 1 akan ditempatkan dalam kumpulan X dan lagi 2 akan ditempatkan dalam kumpulan Y. Naib johan setiap kumpulan akan ditempatkan di kumpulan lain dari johan kumpulan ini. Pada pusingan akhir pula, pemenang pertama dalam kumpulan X akan melawan pemenang pertama dalam kumpulan Y untuk menentukan johan dan naib johan. Pemenang kedua dalam kumpulan X akan melawan pemenang kedua dalam kumpulan Y untuk menentukan kedudukan tempat ketiga dan keempat. Liga yang seterusnya ialah Liga 2 kumpulan.
Liga ini kebiasaannya pada pusingan pertama dipertandingkan antara 6 hingga 8 kumpulan. Berikut adalah contoh raja Liga 2 kumpulan. Berikut pula adalah kedudukan pada pusingan kedua. Pasukan dalam kumpulan X dan kumpulan Y akan bermain secara kalah mati. Liga yang terakhir ialah Liga 1 kumpulan. Liga ini akan dipertandingkan sekiranya 5 atau kurang daripada 5 pasukan yang bertanding. Pasukan yang mengumpul mata yang terbanyak akan dikira sebagai pemenang. Lazimnya, pertandingan secara Liga 1 kumpulan akan diadakan sekiranya yang pertama, bilangan pasukan yang kecil, yang kedua, masa, yang ketiga, sumber kewangan, yang keempat, kemudahan, dan yang kelima, bilangan pegawai. Sekian, terima kasih. Yang terakhir adalah sistem Liga Lombat. Sistem ini sesuai digunakan jika masa pertandingan adalah terhad dan melibatkan pertandingan kecil. Berikut merupakan contoh pengiraan mata dalam sistem Liga Lombat. Saya pula akan menerangkan tentang sistem kalah mati. Sistem kalah mati adalah satu sistem pertandingan yang digunakan untuk menyingkirkan pasukan yang kalah, dan proses ini akan berterusan sehingga hanya ada satu pemenang sahaja yang tinggal. Sistem ini sesuai digunakan untuk pertandingan yang mendapat banyak penyertaan tetapi kita kekurangan masa, wang, kemudahan, sumber manusia dan peralatan. Terdapat dua jenis sistem kalah mati. Yang pertama adalah sistem kalah mati dengan buy dan yang kedua adalah sistem kalah mati tanpa buy. Sistem ini akan dijalankan mengikut berapa banyak penyertaan yang kita dapati untuk menjalankan suatu pertandingan. Sebagai contoh, sekiranya kita mendapat 5 penyertaan untuk satu pertandingan, satu kumpulan akan dibentuk. Pusingan satu liga akan dijalankan. Naib Johan dan Johan akan ditentukan mengikut kumpulan mana yang mendapat ranking yang teratas. Bagi pertandingan yang mendapat 6 hingga 8 penyertaan, peserta-peserta ini akan dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan A dan kumpulan B. Kumpulan A1 akan diduduki oleh Johan tahun lepas dan kumpulan B1 akan diduduki oleh Naib Johan pada tahun lepas. Kumpulan lain akan dibahagikan secara undian tetapi dengan syarat pasukan yang mendapat tempat ketiga dan tempat keempat pada tahun lepas tidak akan berada di dalam pasukan yang sama. Pada pusingan separuh akhir, Johan kumpulan A akan bertemu dengan Naib Johan kumpulan B dan Johan kumpulan B akan bertemu dengan Naib Johan kumpulan A. Pertandingan akan diadakan secara kalah mati. Pemenang pada peringkat separuh akhir akan bertemu di peringkat akhir untuk menentukan siapa yang akan menjadi Johan dan Naib Johan. Bagi pertandingan yang mendapat 9 hingga 11 penyertaan, terdapat 3 kumpulan yang akan dibentuk, kumpulan A, kumpulan B dan kumpulan C. Setiap kumpulan seharusnya mempunyai sekurang-kurangnya 3 pasukan atau peserta. Johan dan Naib Johan bagi setiap kumpulan akan berjaya memasuki peringkat suku akhir. Tetapi, Johan bagi kumpulan A dan kumpulan B akan terus ke peringkat separuh akhir. Dan peringkat separuh akhir akan dijalankan secara kalah mati. Johan dan Naib Johan bagi peringkat suku akhir akan berjaya memasuki peringkat separuh akhir dan bertemu dengan Johan kumpulan A dan Johan kumpulan B. Johan dan Naib Johan di peringkat separuh akhir akan bertemu di peringkat akhir untuk menentukan pemenang. Antara kelebihan menjalankan sistem pertandingan kalah mati adalah yang pertama, boleh memilih pemenang dengan cepat, yang kedua, penyertaan adalah ramai dan yang ketiga adalah pertandingan masih boleh dijalankan walaupun mempunyai peralatan yang terhad. Kelemahan sistem kalah mati ialah pasukan yang menjadi Johan boleh jadi bukan yang benar-benar terbaik. Hal ini kerana sesiapa yang mendapat mata yang tertinggi akan menjadi Johan, malah mungkin pasukan Johan itu telah menemui pasukan yang lemah dan sentiasa mendapat kemenangan. Kelemahan kedua ialah separuh daripada pasukan akan terkeluar selepas pusingan pertama. Hal ini kerana dalam pusingan pertama, pasukan yang kalah akan terus keluar
daripada pertandingan dan kemungkinannya ada di antara permainan dari pasukan yang kalah langsung tiada peluang bermain. Kesimpulannya, sistem kalah mati dapat diaplikasikan dalam hampir semua permainan, terutamanya squash, pingpong, badminton dan tenis. Dalam sistem ini, tidak akan wujud pengakhiran keputusan seri dan setiap permainan mesti berkeputusan seorang pertanding menang dan salah satu lagi kalah.